Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustaz yang ustaz kasih sekalian? InsyaAllah dalam pembelajaran pada hari ini, InsyaAllah kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang penting, iaitu pembukaan kota Mekah. Jadi di kota Mekah terdapat Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam dan juga tempat untuk menunaikan ibadah haji. Mekah juga merupakan tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah telah berlaku satu peristiwa pembukaan kota Mekah. Berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Pembukaan kota Mekah ni maksudnya adalah pembebasan kota Mekah daripada pengaruh dan kekuasaan musyrikin Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara aman. Maksudnya sebelum ini Mekah ini dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Masa itu kan musyrikin Quraisy menjadi pemimpin Abu Sufyan dan orang dia menjadi pemimpin di kota Mekah. Tetapi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah ini adalah bermakna perubahan tampuk pemerintahan daripada Abu Sufyan, musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ianya dilaksanakan secara aman. Selepas perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, Islam telah berkembang dengan meluas. Musyrikin Quraisy mereka merasa iri hati dan merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan pelbagai perkara, percubaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan membantu Bani Bakar, dan juga dia membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah memberi kesetiaan bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serangan itu telah menyebabkan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah terbunuh. Bani Khuza'ah menghantar utusan untuk memaklumkan peristiwa tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita tengok dalam perjanjian Hudaibiyah. Apa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah? Mereka berjanji untuk genjatan senjata selama 10 tahun. Maknanya tak boleh perang. Tetapi apabila berlaku perkara ini, apabila Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah dan membunuh 20 orang di kalangan Bani Khuza'ah, maka mereka telah melakukan satu pengkhianatan kepada perjanjian Hudaibiyah tersebut. Maka mereka mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara tersebut, baginda bersama-sama dengan 10,000 orang tentera Islam menuju ke Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Mereka telah pergi kepada sana ke tentera-tentera Islam telah bermalam di Mar'u Zahran dengan mendirikan kemah dan menyalakan obor api
yang banyak untuk menggerunkan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy tengok daripada jauh, ramainya tentera Islam. 10,000 tentera Islam datang berkhemah di sekeliling Mekah, menyalakan obor api, malam-malam nampak, dan mereka merasa gerun. Rasulullah SAW pun seterusnya mengutuskan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk berunding dengan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan, setelah berunding dan berbincang, akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan merupakan ketua Mekah, berasa gerun melihat kekuatan tentera Islam yang ramai dan yakin tentera Islam akan memenangi pertempuran. Maka dia pun masuk Islam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz kasih sekalian, Ustaz ingin berkongsi apakah strategi Rasulullah SAW semasa memasuki kota Mekah. Strategi ni maksudnya apa yang Nabi SAW buat, kaedah yang Nabi SAW buat apabila nak masuk ke kota Mekah. Rasulullah SAW telah membahagikan tentera Islam kepada 4 kumpulan. Ada 4 ketua dan memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru. Tentera Islam dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, tentera Islam diminta untuk tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan ke atas penduduk Mekah kecuali terpaksa. Dan semasa memasuki Mekah, Rasulullah SAW telah menawarkan jaminan keselamatan dan tidak akan mencederakan siapa sahaja yang memasuki rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram dan rumah sendiri. Dan pertempuran hanya berlaku di bahagian selatan kota Mekah. Tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghadapi tentangan daripada kafir Quraisy yang diketuai oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang tentera musyrikin Quraisy. Jadi kalau kita tengok dalam gambar arah pemimpin tentera Islam, bagaimanakah strategi Rasulullah SAW. Kalau tengok daripada timur Kaabah, Rasulullah SAW bersama dengan Abu Ubaidah datang menghala ke Mekah, daripada timur. Kemudian daripada utara, Zubair bin Awam dan kumpulannya. Kemudian daripada barat, Sa'ad bin Ubadah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian daripada selatan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam bertakbir dan bertahmid semasa memasuki kota Mekah tanpa mendapat tentangan daripada tentera musyrik. Masuk secara aman. Mereka masuk secara aman, takbir dan tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, masuk ke kota Mekah secara aman tanpa mendapat tentangan. Dan Rasulullah SAW setelah memasuki Mekah, Rasulullah SAW bertawaf mengelilingi Kaabah dan mencium Hajarul Aswad. Rasulullah SAW
menyuruh tentera Islam meruntuhkan semua 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah tersebut. Dihancurkan semua 360 berhala kerana orang berhala-berhala ini tidak diperlukan untuk berada di Mekah. Dia berada di sekeliling Kaabah. Baginda turut masuk ke dalam Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan air Zam-Zam dan mendirikan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ucapan kepada penduduk Mekah tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib kita sembah. Dan dalam ucapan tersebut, baginda turut memaafkan dan membebaskan semua penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Satu sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memaafkan penduduk Mekah menyebabkan mereka beramai-ramai memeluk agama Islam lantaran tertarik dengan kebenaran dan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustaz, yang ustaz kasih sekalian, apakah faktor kejayaan pembukaan kota Mekah ini? Yang pertama, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyusun strategi yang hebat. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi, datang daripada 4 penjuru, kemudian masuk secara aman. Sebelum itu memasang unggun-unggun api, obor-obor di sekeliling Mekah untuk menggerunkan musuh dengan tentera yang ramai. Jadi kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah semangat jihad dan kekuatan akidah umat Islam yang tinggi yang menjadikan mereka yakin berada di pihak yang benar. Ini semangat yang ada pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang ketiga adalah perpaduan dan kerjasama umat Islam yang mantap telah menjayakan semua strategi yang dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, banyak penduduk Islam, penduduk Mekah telah tertarik dan memeluk agama Islam, menyebabkan bilangan musyrik Quraisy sedikit kerana ramai orang Mekah yang masuk Islam. Kan dalam perjanjian Hudaibiyah itu, orang Mekah yang masuk Islam tak boleh dipulangkan ke Madinah. Jadi mereka masuk Islam, mereka duduk di Mekah. Akhirnya ramai orang Islam di Mekah itu sendiri. Kemudian yang kelima, tentera musyrikin semakin lemah kerana banyak penduduk Mekah termasuk pemimpin dan pembesar Quraisy telah memeluk Islam. Kemudian yang keenam, pemimpin Quraisy telah terkorban dalam peperangan seperti Abu Jahal bin Abdul Muttalib dan Utbah bin Rabi'ah. Jadi inilah antara 6 faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Anak-anak ustaz, saya kasih sekalian. Kemudian marilah kita lihat apakah kesan pembukaan kota Mekah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin terutama. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin di Madinah. Kemudian selepas daripada itu berjaya membebaskan Mekah daripada cengkaman musyrikin Quraisy dan menjadi pemimpin yang hebat. Yang kedua, syiar Islam semakin berkembang. Selepas pembukaan kota Mekah, Islam semakin tersebar dan semakin terkenal di seluruh pelosok dunia. Yang ketiga, dakwah Islam dapat dijalankan secara terang-terangan dan tersebar luas ke seluruh semenanjung tanah Arab. Yang keempat, seterusnya, umat Islam dapat beribadah tanpa sebarang gangguan orang kafir.
Kalau kita lihat sebelum ni, bagaimana orang Islam susah nak beribadah. Kena seksa, kena tangkap, kena bunuh, kena diperlakukan macam-macam perkara oleh musyrikin Quraisy. Tetapi selepas pembukaan kota Mekah ini, selepas Nabi SAW menjadi ketua, menjadi pemimpin, menjadi seorang yang hebat di kota Mekah, seterusnya umat Islam pun dapat beribadah dengan aman tanpa gangguan. Dan yang terakhir, masyarakat Mekah hidup dengan aman dan bekerjasama. Jadi sebelum ini mereka hidup dalam sengsara. Mereka ditindas, golongan-golongan hamba ditindas, orang pembesar-pembesar mereka melakukan sewenang-wenang, berzina sesuka hati, kaum wanita ditindas, dijadikan hamba dan diperas ugut dan dilakukan pelbagai rupa. Tetapi apabila Islam memerintah, masyarakat hidup dengan aman dan damai. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam sesi pembelajaran kali ini kita dapat memahami dengan baik apakah kejadian yang berlaku dalam Fathu Mekah dan pembukaan kota Mekah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.